Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita di Singapura, bahkan di seluruh dunia, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan wabak, dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini lebih tinggi berbanding sebelum-sebelum ini. Maka di sini suka untuk saya berikan satu nasihat ataupun satu perkongsian yang mana dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh melihat pada satu lafaz bentuk pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana di sana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bentuk pujian ini, maka dengan harapan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dapat menerima doa kita dan kita juga merasakan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara bentuk lafaz baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mungkin kita dah biasa dengar, iaitu Allahumma ya mujriyas sahab. Jadi bila kita berdoa, kita boleh gunakan istilah pujian ini. Dan saya nak bawakan ertinya. Bila kita sebut Allahumma ya mujriyas sahab, bererti ya Allah, Tuhan yang menggerakkan awan. Kenapa diberikan satu contoh, iaitu Tuhan yang menggerakkan awan? Kerana kalau kita lihat, sebenarnya awan adalah satu bentuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana sangat-sangat memberi kita pelajaran. Kerana kalau kita lihat, kalau sekarang ini kita mendongak ke langit, kita akan dapati awan ini ibarat hanya seperti kapas. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rum, dalam surah Ar-Rum ayat 48. Ayatnya berbunyi, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira. Dan dalam ayat ini sebenarnya bila kita kaji, bila kita lihat, dapat kita ambil satu manfaat, iaitu awan sebenarnya mempunyai berat yang begitu menakjubkan. Kalau kita dapat Google, kita dapat cari sebenarnya awan yang berada di atas kepala kita, berapakah beratnya? Saya sempat Google dan maklumat ini boleh kita dapat dengan meluas. Kurang lebih 500,000 kilo. 500,000 kilo. Dan kalau kita tak dapat nak menggambarkan berapa berat ni, sebenarnya menyamai 100 ekor gajah. Cuba kita bayangkan awan yang kita menyangka dia hanya ibarat kapas, tetapi hakikatnya dia adalah sesuatu yang sangat berat kerana dia mengandungi air. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan awan. Dialah mujriyas sahab. Maka bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Tuhan kita maha mampu, maha berkebolehan. Maka dengan itu apalah sangat kiranya bila kita berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar merasakan yang kita minta hanyalah kepada Allah yang maha mampu. Maka selepas ini bila kita berdoa, kita benar-benar merasakan pengharapan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan yang kita benar-benar kerdil di hadapan Tuhan yang maha mampu. Dengan itu, kita mengharapkan perkongsian yang ringkas ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang mendengar dan semua yang melihat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.